Allahumma salli ala Muhammad. Kepada masya-Allah Ustaz Kasim, masya-Allah. Terima kasih kepada beliau jemput saya beberapa minggu yang lalu berhubung, masya-Allah. Alhamdulillah hari ini dapatlah Allah izinkan saya duduk bersama-sama dengan orang beriman. Tak tahulah apa benda nak buat, nak berpantun ke, nak menyanyi ke, nak tazkirah, saya tak tahu. Tengoklah apa yang terkeluar nanti lah, insya-Allah. Kepada masya-Allah mudir madrasah, masya-Allah, seluruh aljatan kuasanya, masya-Allah, yang dimuliakan, yang dikasihi pemimpin kita hari ini ada, masya-Allah, yang berbahagia Datuk yang berhormat Datuk Muhammad Taufik Dun Paruh, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kepada para ustaz, asatizah yang hadir hari ini, insya-Allah, untuk pengetahuan para ustaz, lebih-lebih lagi Ustaz Kazim ni lah. Saya ni masya-Allah umpama buah cepedak luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau adalah kesilapan kan, tolonglah tunjukkan, tolonglah tegurlah kesilapan saya itu Ustaz, insya-Allah. Saya ni bukan ustaz, baru nak start jadi ustaz. Masih belajar lagi. Sekadar hari ini masya-Allah lebih kurang adalah 4-5 pondok dah saya duduk. Lebih kurang saya dah habiskan masa saya hidup saya ni selama 6 tahun. 6 tahun belajar agama, tak juga pandai-pandai lagi. Ya, bila belajar yang ini kan dapat M pangkat kan, yang ujung pula lupa. Bila dah lupa yang ujung tu, kita mentelaah lah yang ujung tu kan. Tanya dah pangkat pula lupa. Kan? Itu sebab ya Allah kan, ada anak-anak yang muda-muda ni lagi patut belajar agama, belajarlah. Jangan dah tua baru nak belajar. Inilah akibat dia kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itulah dia, kalau berlaku kesilapan dari segi apa pun lah, fakta-fakta ke ataupun matan hadis saya baca silap ke, ya Quran baca silap ke, tolong togu saya, mungkin saya boleh perbaiki di masa akan datang, insya-Allah. Kepada semua sekalian hadirin hadirat yang hadir, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah mari kita sama-sama lah memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat kasih sayang Allah sayang kita ni hari ni. Allah sayang kita dikumpul dan kita baik-baik nak kita ni bersilaturahim, nak kenal antara satu sama lain, yang mana ada terkocik hati bergaduh tu kan berbaiklah semula. Contoh itu ni tujuan Allah ni. Tujuan Allah kumpulkan kita hari ni bukan saja nak ilmu, bukan saja kita nak apa ni, masya-Allah, Allah ampunkan dosa, Allah nak ampunkan dosa kita ni, tapi kita kena buatlah sesuatu kan, yang mana ada bersanggit hati tu kan dibuang. Yang mana tu rasa bersalah tu mintalah maaf, jumpa topik pula, topik yang baik. Allah kumpulkan kita di topik yang baik untuk melakukan benda yang baik. Tempat yang baik, Nabi kata apa? Ahabbul biladi illallah masajiduha. Tempat yang paling Allah suka adalah di rumah-rumah Allah. Wa abghadul biladi illallah aswaquha. Tempat yang paling Allah tak suka tu lah tempat besar-besar. Kalau nak dibandingkan hari ini tuan-tuan, insya-Allah, pergilah jumpa shopping mall, siapa lebih ramai, surau ni kau di shopping mall kan? Kerana apa? Kenapa? Kerana Allah sayang tadi. Kerana Nabi pun dah cakap di akhir zaman dia, golongan yang sedikit ni yang berjaya. Orang masuk syurga tak ramai, sikit dia. Tapi kita punya persoalan sama ada kita masuk syurga dalam golongan yang sedikit tu ataupun tidak. Awalnya Islam ini datang terhasil dan dia akan kembali terhasil. Tengok hari ini kita diasingkan, dimusuhi, dimarahi, difitnah macam-macam, gitu kan. Tapi bila kita duduk di dalam satu majlis yang penuh keberkatan, yang ulama kata, ramai ulama ada kata masya-Allah ni lah taman-taman syurga. Ada orang pula masuk masjid mana taman syurga, masuk masjid dia tak ada aircon tu. Dia kat macam tu kan, apa nama taman syurga? Syurga patut sejuk tu. Kan?
Dah bukan kira macam tu. Taman-taman syurga ni yang diartikan oleh ulama ni, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah. Tempat yang bakal satu hari nanti yang kita duduk ni, bakal kita nikmati ni, bukan di syurga lagi, di dalam kubur kita dah rasa dah. Asbab daripada kita dah duduk taman syurga ni, ibarat dia kita bahagialah dekat kubur tu. Ya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT. Hari ni Allah buka pintu hati kita duduk dalam ni. Tempat paling Allah suka, nak buat pula perkara yang nanti tinggalkan kepada kita. Jadi kita kena syukur kepada Allah SWT. Kerana apa? Nak dapat nilai ni, nak memahami nilai ini pun hidayah daripada Allah SWT. Allah bagi hidayah ni. Bukan nak tengok hijam dah, bukan tu. Bukan kerana kita ni dah pencen, kita ada masuk, kita datang surau ni. Bukan kerana kita sihat dah, bukan. Sebab yang kita ada kat sini ni pasal Allah pilih kita ni, Allah sayang kat kita. Jadi kita kena banyak ucap syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Untuk apa? Untuk kita mengusahakan iman lagi dan lagi dan lagi. Ni Ramadan nak agak sampai ni. Supaya kita melazimkan perkara-perkara yang kita buat hari ni supaya diistiqamahkan ke dalam bulan Ramadan. Jangan besok dah bulan Ramadan barulah kita nak pergi masjid, barulah kita nak beramal banyak-banyak. Ada kan? Itu nama apa? Ulama ada bagi tahu. Kalau begitulah cara kita bertuhankan Ramadan. Ni bahaya. Ramadan baru kita nak beramal, jangan. Sebab para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in 6 bulan sebelum Ramadan dia dah buat dulu dah. Dia dah beramal, dia dah berzikir, dia dah aturkan amalan dia dah, supaya apa? Menjadi kelaziman. Hidup seharian itu dia dah ada kelaziman amal-amal yang dia diaturkan, zikir-zikir yang dia diaturkan. Amal, zikir dan segala perkara kebaik yang kita amalkan di dalam bulan-bulan semata-mata kita nak buat persediaan untuk menghadapi Ramadan, supaya apa? Kita dapat ganjaran yang sebenar-benarnya dalam Ramadan. Dan kebaikan itu pula, Masya Allah, ganjaran itu pula di istiqamah. Apa ganjaran dia? Bukan duit. Ganjaran itu pahala. Allah kekalkan kebaikan kita ni ke Ramadan akan datang. Ini nak faham tadi kan? Masya Allah. Jadi ini perkara yang kita nak buat. Hari ni syukur kita Allah dudukkan kat sini ni atas asas apa? Kerana tuan-tuan semua orang beriman. Ada iman ini diusahakan untuk memahami. Apabila kita mengusahakan iman kita dengan melakukan segala perintah Allah, melakukan segala perintah Allah, mentaati perintah Allah, dan kita belajar pula perintah Allah ini dilakukan mengikut cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah, bukan cara adat. Kita takut amal kita hari ni kita ngikut orang. Ada orang pula belajar kat YouTube, ada orang belajar kat Google. Dia belajar, dia pun ngikut. Bila ngikut itu yang dikatakan amalan mengikut adat, meniru-niru orang, mengikut. Haddad dulu daripada kocik, haddad ni kira belum hafaz 30 juzuk je kan. Kalau surah lazim ni dia dapat Al-Hafiz ni dia kan, Fatihah tak ada masalah, dia dah kocik dapat. Lepas tu dia dengan keyakinan yang ada pada dia tu, kita bawa tak ada lah hasrat untuk memperbaiki. Kerana apa? Kerana jobo tu tadi. Perangai jobo tahu tak? Macam Awi lalu kata lah kan, ini semua payah kan. Jadi payah lah kita rasa kita pandai. Sedangkan orang alim sendiri pun, ataupun ulama-ulama yang dah Masya Allah yang dah alim pun, apabila berada satu majlis ilmu di tempat dia pun datang bawa kertas, bawa pen, masih lagi mencatat. Ni orang alim. Kita nak macam tu. Supaya apa? Supaya kita dapat mengusahakan iman kita yang ada sedikit ini, Masya Allah, yang sifatnya berbolak-balik, kita usahakan dia jadi sempurna, sehingga kan Allah tukar fikir kita, fikir kita yang betul. Apa fikir yang betul? Salah satu daripada hari ni orang datang ni sebab daripada apa? Sebab kita nampak ganjaran yang Allah bagi tahu kat kita. Duduk majlis ilmu 1,000 qirat. Allah bagi 1,000 qirat. Pergi ziarah orang sakit
satu kirat. Melawat orang mati, Allah bagi satu kirat. Pergi tanam ke kubur, siap pembumian apa semua siap, dapat lagi satu kirat. Tuan-tuan, majlis ilmu Allah bagi 1,000 kirat. Betapa ilmu ni penting. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi majlis ilmu sehingga ganjarannya dia begitu banyak, 1,000 kirat. Tuan-tuan, nak dapat nilai, nak mahamkan 1,000 kirat ni bukan senang, tuan-tuan. Kita memerlukan hidayah daripada Allah SWT. Nak faham benda ni, nak menilai benda ni tingginya di sisi Allah SWT, memerlukan iman yang jitu, iman yang sempurna, iman yang diusahakan, lalu ditetapkan oleh Allah, lalu disempurnakan oleh Allah, baru nampak subhanallah 1,000 kirat aku nak pergi masjid. Dia jadi macam tu. Tapi hari ni tentang, kalau kita tak usahakan iman kita, kita ni poyo, kita ni jobo. Konon ni kita ni bapak aku imam mungkin ngajar aku daripada kecil tajwid apa lagi mat tabi'i mat tabi'i mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, semua dalam kepala dia. Dia poyo kan. Dalam poyo-poyo itu dia lupa nak usahakan iman dia. Tak datang dia masjid pasal apa? Dia rasa dia dah pandai. Allah bagi macam tu, dia rasa dia dah pandai. Allah bagi terbit tu, perasaan hati tu Allah bagi. Dia tak datang masjid. Kerana apa? Kerana dia rasa dia dah pandai, tak ada payah datang masjid tu. Jadi tak dapat dia ganjaran 1,000 kirat, tak nampak dia nilai 1,000 kirat. Orang nampak hari ni apa dia? Benda yang nyata depan dia. Apa dia? Duit. Dia tak? Duit orang barang. Cubalah madrasah Al-Imam ni, kan, bagi tahu seluruh penduduk kat sini, hari ni Ijam Medicine akan bagi tazkirah, kan. Ganjaran yang bakal tuan-tuan yang hadir hari ni dapat 1,000 seorang. Ramai tuan datang, ramai kan? Melimpah. Terkangkanglah cikgu kasih nak ni, saya kasih nak membayar RM1,000. Itu yang orang nampak, kan? Pasal dia didik hati supaya nampak benda tu. Dia tak didik hati dia, tak didik iman dia, tak usahakan iman dia untuk menampakkan nilai satu, walaupun 1 kirat. 1 kirat ni besar mana kan? Besar 1,000, 1,000,000 ke? Tak ada tanding ada. Pasal apa? Itulah yang kita nak persembah kepada Allah dalam kubur tu. Yang menyelamatkan kita dalam kubur tu. Duit 1,000 tak payah dah, walaupun ada 100 juta dalam kubur. Marab buka tangan, nanti dulu, nanti dulu, boleh tak aku masih kat dunia makin aku tu kumpul duit ada 100 juta, aku tak payah jawab dia, aku bagi kau 100 juta, boleh ke? Tak dapat dah, kan? Jadi apa yang kita usahakan hari ni 1,000 kirat yang Allah bagi, inilah yang akan mempertahankan kita. Jadi nak nampak nilai 1,000 kirat ini tuan-tuan yang diberikan Allah SWT, kita tanya kepada iman kita. Sebab usahakan iman ini tuan-tuan bukan main-main. Ini perkara benar yang harus kita buat. Kalau hari ini kita bila dapat Islam, Allah bagi kita Islam, percuma tuan-tuan. Ini pun kena syukur ya. Allah bagi Islam percuma. Beranak keluar-keluar, kan ada orang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berat. Lepas tu iqamah belah sini. Orang Islam tu makna tanda orang Islam. Allah packagekan sekali dengan iman. Kerana kita ni dah ada kalimah iman. Apa kalimah iman? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang bukan Islam nak masuk Islam kena mengucap dia 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Islam dah, kan? Sebab dia menyebut 2 kalimah syahadat tu Allah bagi iman sekali. Ni iman. Tapi ingat, iman yang ada pada kita hari ni satu, sifatnya berbolak-balik. Sifatnya berbolak-balik. Yang kedua, Allah sayang kepada kita ni, dia bagi modal. Orang nak menego kena modal. Apa modal
Duit lah. Kan? Bang, dia dah PKP ni bang kan. Abang pun nak kena berhenti kerja tu kan. Ada tengok ya, ada duit simpanan kita. Ada 100 je bang. Duit simpanan selama kerja bertahun-tahun, ada duit simpanan 100 je. Begitu nak buat dengan 100 ni, kita buat karipap je lah. Lepas tu orang order online kan, kita hantar. Nah. Okey, buat 100 biji. Buat 100 biji. Buat 1 biji, tengok jual-jual, online habis. Dapat RM150. RM150 modal 100, dapat untung RM50. Tapi dia berkorban, tak naklah enjoy dulu dengan RM50 tu kan. Lagi RM50 pun tak boleh nak buat apa. Tapi boleh lah kalau nak makan mewah sikit kan. Tapi dia berkorban, dia tahan nafsu. RM50 tu dia kembangkan niaga dia. Daripada 100 biji tu dia buat 150 biji. Jual-jual gitu, habis. Dapat RM200. Betul tak? Dia korban lagi. Bahan tahan nafsu tu kan. Tak apalah bang, kita makan Maggi dulu pun tak apa. Tapi kita nak dulu kembangkan kita punya negara. Pasal apa? Ramai permintaan. Baik 200 biji. Tengok-tengok habis. Korban lagi dapat semua 250. korban. Akhirnya dia korban dia tu Allah izinkan, masya-Allah. Korban itu betul ikhlas. Dapat dia buat kilang, buat karipap. Sebab dia bernol modal RM100. Begitulah dengan iman yang Allah bagi kat kita ni. Yang sikit yang Allah bagi ni, bila kita Islam, Allah bagi iman. Sebenarnya untuk digunakan, untuk kita ni usahakan untuk besarkan lagi iman ni, ditetapkan, disempurnakan. Usahakan iman ini supaya akhirnya kita jadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita, sayang kat kita ni, dia panggil satu nama yang mulia, panggilan yang mulia. Wahai orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, kalau ada satu orang lah teks kita tak, Assalamualaikum kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah, sahabat lama saya lah yang beriman pula telefon saya. Kalau orang panggil kita orang beriman kan, kawan-kawan panggil kita, syukur tak? Syukur tuan-tuan. Orang doa dengan kita orang beriman. Ini Allah pula panggil kita. Apa kita rasa? Patut dia lebih lagi kita rasa, Allahu Akbar, sayangnya Allah kat kita ni panggil kita orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Iman yang ada ni tuan-tuan harus kita usahakan supaya dia jadi tetap kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan iman ini. Kalau tidak diusahakan, kita jadi poyo, kita jadi jobo, apa yang berlaku? Hari ini kita tengok orang Islam ada iman tuan-tuan, dia tahu asal debab iman yang ada sedikit itu tuan-tuan, yang sepatutnya digunakan modal, diusahakan untuk dikembangkan, ditetapkan, disempurnakan iman ni. Tapi dia tak buat gitu, dia biarkan iman tu. Orang yang macam ni, dia tahu perkara itu haram tapi dia buat lagi. Berapa ramai orang Islam hari ni ambil rasuah tuan-tuan. Dia tahu benda tu haram, tapi kerana dia tak usahakan iman itu, dia tak nampak nilai pahala yang Allah bagi itu tadi, 1000 kirat, 1 kirat, 20 kirat. Dia tak nampak nilai itu. Yang dia nampak nilai dollar and cents, ringgit dengan sen. Dia nampak nilai duit tu. Kerana iman dia tidak mempertahankan dia. Iman dia tak bagi tahu dia jangan buat rasuah dah. Dia tak buat. Jadi dia buat. Berapa ramai yang ini orang Islam dia tahu perkara itu haram, zina itu haram, maksiat itu haram. Masya Allah. Kan? Tak tutup aurat itu haram, Masya Allah. Tapi berapa ramai hari ini tuan-tuan, anak-anak muda kita ni, ada yang tua, yang tu yang sedih tu, pakai seluar pendek ni. Kita muda-muda makin ada lah pakai tak kan. Bohong janganlah, cuba kat tangan sini muda-muda makin tak pakai seluar pendek. Tak ada dah, semua pakai. Set lagi lah pula 12 tahun budak pantai, beach boy tu. Syukurnya Allah dah tua ni, Allah duduk, Allah pilih kita duduk, dia dah bagi hidayah. Dia dah syukur ni, Allah sallallahu Muhammad. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Allah sayang kita duduk itu. Dapat ada kita belajar, ada dapatlah kita nilai tu. Dosa pahala. Buka aurat, pakai seluar pendek, pakai boleh kan, free hair. Kan?
Tahu dia dosa, takut. Ni orang beriman, orang yang usahakan iman, dia takut dosa. Dia bagi ustaz, ulama ni dia bagi tahu sebesar zarah pun dosa kita bawa balik jumpa Allah, kita mati bawa balik sebesar zarah dosa pun akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah. Ini perkara ni yang kita harus fikirkan, harus usahakan untuk kita menghadapi Ramadan supaya kita tidak bertuhankan Ramadan. Boleh faham tu kan? Supaya kita tak bertuhankan Ramadan. Kita melakukan amalan-amalan bulan Ramadan ini, masya-Allah, semata-mata kita dah melazimi, kita dah biasa dah buat. Jadi bulan Ramadan datangnya keikhlasan ini, Allah bagilah ganjaran. Kan? Kita buat amalan ini kerana bulan Ramadan, habis. Dah Allah terima atau tidak kan? Sebab bila habis Ramadan, perangai lama datang balik. Makna Allah tak terima Ramadan itu. Tapi bila habis je Ramadan, dia masih lagi, masya Allah, mengekalkan apa yang dia buat dulu. Malahan makin tawaduk, makin masya Allah, makin takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takut dia nak buat dosa. Itu sebab tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kena semak iman kita. Kita kena kira-kira iman kita macam mana kita kira duit kita. Duit kita kira tak? Ni maklum kat ngah ni semua. Kita kira tak duit? Orang perempuan ni buat duit, dia finance ministry. So, menteri duit dia lah, tak kan? Ya. Kita kira tak duit? Kira. Jangan cakap tak kira. Bongak tu. Yang abang balik, abang suami balik, yang jangan alhamdulillah, jangan apa nak bang, suka ceria muka ni kan. Yalah yang abang, Allahu akbar, bulan ni dapat gaji lebih sikit ya, dapatlah 8,000. Iya ke bang? Yalah abangnya itu hari apa bonus awang, lepas tu claim yang tertunggak dulu kan, hari ni bos bayar pula. Iya ke bang? Alhamdulillah. Sayang abang. Terus tiba-tiba pula sayang abang kan, duit dah banyak. Jangan tu lah dia sayang. Sayang abang. Okey, jom bang kita kira duit kita tu kan. Betul tak? Ya. Okey bang. Okey, duit kita ambil lebih sikit lah bang. Kan selalu tu si makan ikan bili tu kan. Ni dapat duit lebih ni kita boleh lah ikan sodak sikit, makan sodak sikit lah. Okey, berapa belanja dapur yang kita naik lah dulu seluruh 500, ni 800 kan. Tolak 400. Kan? Duit sekolah anak berapa yang? Duit sekolah anak 500 bang. Tolak 500. Duit kereta 950. Tolak 950. Betul tak kan? Tolak bang. Abang jangan lupa bang, duit gelang ayam. Minta duit gelang lah. Lama tak beli gelang tu kan. Suami ni sayang ada duit lebih, okey tolak lah. 1,500 cukup ke? Oh, 1,500. Ada bulu murah. Tak apalah. Yang ada simpan duit sikit, kita tambah-tambah bolehlah golang, okeylah. Tengok ada 2,000 belen. Kan syukur alhamdulillah ya, 2,000 ni lah kita simpan lah, yang mana tahu ada jemputan haji besok kan, kita boleh gunakan duit dan kita kumpul ni kan. Iyalah bang, sayang abang. Duit kita kira, iman kita kira tak? Iman kira tak? Iman kena kira tuan-tuan. Kena kira je. Hari-hari kena tanya iman kita. Apa khabar iman hari ni? Kenapa kita kena tanya? Kerana bila ada pertanyaan, ada jawapan. Kita tanya kawan kita, Masya Allah, Ji, apa khabar Ji? Haji pun beritahu baik. Ada lah jawapannya tu, dia baik. Kan abang berapa bang? Dengan abang kurang baik lah. Ada jawapan kurang baik. Dengan jawapan tu dia tahu, seorang kawan ni dia tahu yang kawan dia ni tak sihat. Bila tahu keadaan kawan dia ni tak sihat, asbab dia pertanyaan tu tadi, tahu keadaan. Adalah jalan usaha untuk macam mana dia nak memulihkan, nak menyembuhkan penyakit dia. Okey macam ni bang. Abang Lomang, yalah abang Lomang lah. Batuk tak longkeh-longkeh lah. Ni botol-botol pakat ni silan ni tak ada longkeh betul. Kan? Tak baik-baik ada ke macam ni abang?
Ada seorang doktor tu bang, Doktor Arifin ke Ampangan. Dia elok ubat tu elok, tapi bang, abang jangan pula kerana doktor kena ubat tu pula abang sembuh penyakit tak, tu syirik tu bang kan. Jadi abang buat macam ni, abang buat sebelum pergi doktor tu bang, abang buat solat 2 rakaat dulu. Ni amalan Nabi ni, Nabi punya amalan. Nabi tinggalkan pada para sahabat, sahabat tinggalkan pada tabi'in, tabi'in, ulama dah sampai kat gitu. Buat solat 2 rakaat. Kerana apa? Kita menyerahkan seluruhnya daripada Allah. Kerana penyakit kau, pokok semua daripada Allah. Jadi dengan penyerahan itu, insya-Allah sayangnya Allah kat kita. Pasal apa? Allah sukalah pasal kita sorah. Segala-galanya kita sorah pada dia, bergantung pada dia. Allahus Samad tu tadi kan, bergantung pada dia. Jadi bila abang dah melakukan penyerahan itu, Allah dah redha kan abang jalan pergi dalam keredaan Allah. Dalam perjalanan nak pergi jumpa Dr. Arifin tu tadi, dalam keredaan Allah. Macam mana pun yang terjadi dalam keredaan Allah ni. Sekali datang Abang Mat di sini, peksa. Wish, Abang Mat ni bukan masalah batuk ni, ada masalah besar ni. Peksa dapat kanser. Cina tuan-tuan, kalau dia dapat kanser, menggelabah tak ni? Menggelabah tuan-tuan. Dia akan berketuntang tu, pergi ke sana, pergi sini cari ubat. Dia takut mati tuan-tuan. Kerana mati mahal, 30,000. Bila nak mati, nak siap anda 30,000. Dia takut mati, duit kotor banyak kan. Dia takut mati, dia cari guru sana. Tapi tuan-tuan, bila kita di dalam keredaan Allah SWT, Allah fikir kita, bagi fikir yang betul. Allah bagi ketenangan kat kita menghadapi ujian yang Allah bagi ni. Ujian kanser, penyakit ke apa ni, Allah uji kat kita kan. Dia tenang, dia relax, insya-Allah. Begitu. Kerana itu kita tanya khabar orang. Kita tanya iman kita tuan-tuan. Allah, apa khabar iman hari ni? Dia akan jadi automatically kita akan memikir muhasabah kita apa? Kita fikir apa kita buat hari ni. Allahu Akbar, iman aku ini lemah dah. Tadi aku sembahyang pun lambat lah. Sibuk di hal kerja, takut bos marah, tak siap kerja, berhabisan kerja sehingga aku solat zuhur pun tadi 4.25. Asal 4.30. 4.25 dia solat zuhur. Betul tak betul tu? Elok tak elok? Kalau masih dalam waktu, tapi Nabi suruh awal waktu. Kan? Sibuk pasal apa? Takut dengan bos daripada takut dengan Tuhan. Dia macam tu. Masya-Allah kan. Iman lemah tu. Tadi aku dah mengumpat orang, aku dah mengatur orang ni. Bila kita tanya iman kita tuan-tuan, dia akan timbul perkara ni. Jadi apabila kita tahu keadaan iman kita begitu lemah, dia akan ada usaha untuk memperbaiki iman kita balik, pulihkan iman kita balik. Dengan apa? Al-Imam Ibnul Qayyim insya-Allah rahimahullah ta'ala kata, apabila kita terasa lemahnya iman kita ni, buat 3 perkara. Yang pertama, baca Quran. Ni nak kira baca Quran ni, nuzul Quran ni, jemput lagi sekali saya cerita pasal Quran. Subhanallah, hebatnya Quran insya-Allah. Satu mujizat yang Nabi tinggalkan kepada kita ni kerana dia sayang sangat kepada umat dia. Dia tinggalkan Quran. Nabi-nabi lain tak tinggalkan mujizat dia kepada umat-umat dia. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita. Dia tinggalkan Quran. Baca Quran Nabi. Hebat Quran, peluk Quran tuan-tuan. Peluk Quran tu. Aku sayang pada kau. Cakap perempuan. Quran ni dengar. Itu firman Allah. Itu bukan makhluk tu. Itu firman Allah tuan-tuan. Kata-kata Allah tu. Kalamullah. Peluk dia, aku sayang pada kau. Sayang ni kalau nak cerita pasal Quran ni, subhanallah. Dia kata pukul 9 Nabi ni dan 45 cerita ni kan 25 minit macam mana. Hebat Quran tuan-tuan. Quran ni boleh buat apa saja dengan keizinan Allah SWT. Apabila kita memuliakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini firman Allah Subhanahu wa taala, banyak benda-benda yang tak masuk di akal kita boleh berlaku. Saya bagilah cerita ni contoh lah. Tu tak tahulah siapa pun dah dongar lah. Kita dongar balik, mudah-mudahan kita dapat tambahan apa pemahaman insya-Allah. Satu orang ada 2 orang pasangan. Suami dia 45 tahun, isteri dia 40 tahun. Pernah dengar tak cerita ni? Belum ni kan? Suami 45 tahun, dia 40 tahun, isteri 40 tahun. Kerja pegawai tinggi kerajaan. Jawatan dia tinggi, dua-dua ni jawatan tinggi sehingga dia ni kaya lah, senang hidup senang. Duit ada, tak ada masalah duit.
Jadi atas kelebihan itu, duit banyak ni kan tuan-tuan, Allah terbit dalam hati ni suka bersedekah. Dia sedekah lah, bulan-bulan dia dah tolak dah duit dia siap-siap. Ni mak tafiz ni sekian banyak, madrasah ni sekian banyak, rumah anak yatim sekian banyak. Lepas tu ada pula orang minta bantuan kau, dongeng orang susah, dia akan bantu. Suami isteri ni, suami isteri yang taat kepada suami, suami bertanggungjawab. Subhanallah. Jadi apa kebaikan yang dia dapat hasil daripada kerja amal dia ni, insya-Allah Allah terbitkan dalam hati dua pasangan ini untuk hafal Al-Quran. Hafal Quran tuan-tuan. Balik tu, dia balik daripada masjid solat subuh tu, ya lagi ni sembah dah. Suami dia cakap dengan isteri, betul lah ya, sayang pun rasa macam tu ya. Sembah, sedih, sayu hati ni. Apa yang ada dalam perasaan, Masya Allah. Allah macam seolah-olah suruh kita ni hafal Quran. Betul yang sama-sama, perasaan itu sama. Ini isteri yang Masya Allah, suami isteri yang sejati, Masya Allah. Dapat rasa yang sama. Jadi apa kita nak buat ni kan, ini perasaan tu makin lama makin kuat. Makin kuat, maknanya menyuruh dia ni mencari sesuatu atau tuan guru untuk belajar hafal Quran. Jadi dia pun pergilah dekat satu ma'had tahfiz. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, jumpa dengan tuan guru ni. Tuan guru dia kan, kami berdua ni suami isteri ni, tak tahulah ilham daripada Allah ke apa-apa, tapi suatu perkara yang baik datangnya daripada Allah SWT. Saya yakin itu dia kan. Apa dia tuan guru cakap? Seolah-olah Allah suruh saya ni hafal Quran. Jadi tuan guru dia tanya soalan, boleh tak tuan guru ajarkan kami? Boleh dia cakapkan, tapi satu soalan ni. Apa soalan dia? Boleh tak mengaji? Pandai tak ngaji dia kan? Allah, kami tak pandai ngaji dia. Kalau tak pandai ngaji susah dia. Tuan guru ni cakap susah. Tapi dia tak berputus asa tu, dia balik tak berputus asa, dia usaha lagi pergi jumpa tuan guru yang kedua. Begitu juga soalan dia, pandai ngaji tak pandai ngaji? Tak pandai ngaji susah. Memang logik akal kita begitu. Kalau kau tak pandai ngaji, macam mana kau nak ngapal? Kan? Memanglah logiknya begitu. Masya Allah. Tapi Allah ni boleh melakukan apa-apa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kamu bertakwa kepada aku selesaikan masalah. Aku mudahkan mudahkan masalah kamu. Dan aku akan bagi kamu rezeki ke jalan yang tidak kamu sangka-sangka, Masya-Allah. Tadi pegang, Masya-Allah. Pagi tuan guru yang ketiga pun begitu juga, keempat, kelima, keenam pun begitu juga. Kalau tak boleh baca Quran, payahlah, susah. Dia tak putus asa juga. Dia pergilah jumpa dengan tuan guru yang ketujuh. Tuan guru yang ketujuh pun begitu juga, cakap tak apa-apa, payah. Tapi dia cakap, ni tuan guru yang ketujuh ni. Tapi bila Allah nak bagi hidayah ni, Allah nak bagi kita pandai ni, tak ada siapa pun boleh halang. Tapi saya nak bagi satu amal dia. Sebelum kamu balik, saya nak bagi amal. Apa amalan ni tuan-tuan? Cium Quran. Kamu cium Quran, peluk Quran, dakap Quran, lepas tu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, bagi aku peluang sayang pada Quran ini, ya Allah. Ini firman Kau, ya Allah. Bagilah aku peluang untuk menjadikan Al-Quran ini teman aku dunia dan akhirat. Aku sayang Al-Quran, ya Allah. Aku sayang Al-Quran. Cakaplah berkali-kali pun sambil memeluk Al-Quran. Aku sayang Quran, aku sayang Quran, aku sayang Quran. Tuan-tuan, Masya Allah. Jadi pasangan ini, suami isteri ini, Masya Allah, setiap perkara dia nak buat, dia akan cium Quran dulu, dia akan dakap Quran itu di dada dia akan berdoa kepada Allah. InsyaAllah. Nak makan, sebelum makan, cium Quran dulu, dakap, berdoa. Habis makan, Masya Allah, punya letaan ni, subhanallah. Tuan-tuan, dia buat amalan ni berapa tahun agak-agak? Berapa tahun? 20 tahun. Bukan masa yang singkat. Yakin dia tuan-tuan, insya-Allah. Dakap, doa, cium, apa je nak pergi kerja, balik kerja, nak tidur, bangun tidur, dia akan cium Quran. Hikmahnya apa? Kita sentiasa akan berwudu. Tu beg besar-besar tu, beli Quran mushaf yang kecil tu, simpan dalam. Ini kena ada amalan, insya-Allah. Cium Quran. Satu hari tuan-tuan, umur suami ni dah pencen dah, 65 tahun, isteri 60 tahun. Sama keadaan, balik daripada masjid, sayu sabak sedih dia tadi. Hibur hati dia. Sama perasaan tu, terkejut dia berdua ni bercakap, betul tak ya? Betul ya.
So nak tengok Quran hari ni dia. Tengok Quran tuan-tuan, suami isteri ni hafal 30 juzuk. Orang tu hidup lagi tuan-tuan, 70 lebih umur. Hafal. Ini lebih tuan-tuan. Kita muliakan Al-Quran, Allah muliakan kita tuan-tuan. Jadi baca Quran, jangan tak baca Quran, tak tahu baca, belajar. Saya hari ini mengajar Quran. Tapi jangan suruh saya mengajar, jadual penuh lah. Tuan-tuan, mengajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kamu ialah belajar Al-Quran. Allah sebut belajar. Nabi juga belajar, baru mengajar. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, sungguhnya Al-Quran ini kan akan datang memberi syafaat pada hari kiamat besok, pada masya-Allah pada hari akhirat besok kepada pembaca je. Tuan-tuan, dengan siapa kita nak minta tolong? Inilah benarnya. Dan syafaat besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakan ulama, muliakan Al-Quran, muliakan sahabat-sahabat yang baik, insya-Allah. Muliakan jiran tetangga, muliakan suami, muliakan isteri, ahli keluarga. Ini semua boleh bagi syafaat. Terbaik dengan jiran kita, subhanallah. Jiran yang baik ini tuan-tuan, besok dia akan dapat membantu kita di mahsyar. Itu syafaat yang kecil. Kita harap dalam ketika tuan-tuan, masya-Allah, teruknya keadaan mahsyar ni tuan-tuan, walaupun 1 sen pun kita perlukan juga. Syafaat yang kecil pun kita perlukan juga. Dan sebab masya-Allah, jangan kita aduh masya-Allah. Sebab kita nak dapat hidayah ni kena baca Quran. Baca Quran tuan-tuan. Saya nak murid saya tuan-tuan, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya bukan maktabah di Rantau Solo. Di masjid lama tu dulu bapa saya menjadi imam hampir 20 tahun di Masjid Jami' Solo, insya-Allah. Saya balik keluar dakwah, saya ada semangat sikit, saya buat maktabah gitu. Ada seorang hamba Allah ni, subhanallah, anak murid saya sampai sekarang ni kosong, tak reti, huruf pun alif bata pun tak tahu tuan-tuan. Allah bagi dia hidayah sebab daripada sedekah juga. Dia jaga mak dengan bapa dia, hantar pergi umrah, hantar pergi haji, kerana dia suka menolong orang, kerana dia duit ada banyak, insya-Allah. Allah terbitkan hati dia nak belajar Al-Quran tuan-tuan. Saya mengajar. Tuan-tuan tahu hari-hari selama 3 bulan belajar Iqra' dengan saya. Dia daripada Sungai Besi datang ke Rantau. Berapa kilometer? Hari-hari tanpa fail. Tanpa ada rongak pun satu hari. Selama 3 bulan. Hari ni tuan-tuan dah boleh jadi imam. Tadi telefon, saya nak pergi datang sini telefon. Bang, saya berazam ni bulan Ramadan ni, masya-Allah, bulan Syaban ni saya sikit lagi nak khatam. Tapi bulan Ramadan ni saya nak dengar khatam dengan abang. Kita tadarus malam bang, tak kira pakai Zoom ke bang. Pakai Zoom bang, insya-Allah. Kita tadarus, abang simak saya simak abang. Saya nak dengan abang aja diorang. Tak kira bang 1 pagi ke 2 pagi kita gaji. Saya target nak khatam dalam bulan Ramadan. Dalam hidup saya tak pernah khatam dalam bulan Ramadan. Saya nak buat tahun ni. Situ azam ni. Kerana apa tuan-tuan? Dapat kita berasa macam ni kerana mengusahakan iman tu tadi. Iman ini penting. Iman ni ingat, modal kita untuk beramal soleh, modal kita untuk masuk syurga, iman. Kalau iman kita tak jaga, iman tak usaha tuan-tuan, masya-Allah, kita akan jadi Islam ni atas nama saja. Kita tak boleh buat apa. Kita nak menghadapi ujian pun kita akan menyalahkan takdir. Kita akan sedih, kita akan mengaum, kita akan huru-hara tuan-tuan. Berapa ramai orang yang huru-hara apabila Allah hantar ni sekecil-kecil virus ni. Huru-hara satu dunia. COVID-19 ni. Berapa tuan-tuan? Berapa banyak? Baca banyak orang yang gantung diri. Berapa banyak orang gantung diri tuan-tuan? Berapa banyak suami isteri yang bercerai. Orang Islam, jangan kita cakap bukan Islam lagi lah, huru-hara kan. Orang Islam berapa ramai yang huru-hara, masya-Allah. Tinggal lagi ditutup je cerita ni. Yang bunuh diri apa taknya, masya-Allah. Dulu ketika, masya-Allah, ujian ni tuan-tuan, masya-Allah, nak kena faham. Saya kongsikan hari ni, masya-Allah. Nama pun ujian. Kita ambil contohlah ujian SPM. SPM nak duduk ujian. Nak jadi doktor kena duduk ujian dulu. Nak naik pangkat kena duduk ujian, betul lah tuan-tuan. Jadi bila nak duduk dalam ujian ni, apa perlu kita buat dulu?
buat persediaan. Kan? Yang nak ambil SPM, mak-mak pun cakap, "Long, dah baca belum buku?" Kan? Bapak pun aturkan jadual anak ni 1 hari 4 jam. Pagi sejam baca buku, tengah hari sejam, petang sejam, malam sejam sebelum tidur kena selesaikan baca. Ikut jadual, ni buku apa nak baca. Kalau tak faham, ayah ambil, abah ambil ni, tuition, tambah, kelas tambahan, tuition. Kerana nak usahakan budak ni bersedia untuk menghadapi SPM. Begitu juga doktor. Sampai siang malam buat, tengok internet, nak cari bahan-bahan, thesis, assignment apa semua kan. Nak naik pangkat pun begitu juga. Aku pening kepala dah, ya Allah, ni apalah jawapan ni kan. Tapi Masya Allah, hadapi belajar sebelum duduk je. Bila betul je ujian, bila betul je Masya Allah usaha dia tu, ikhlasnya Masya Allah, bersungguh-sungguhnya, caranya betul dia belajar Masya Allah, duduk ujian tak ada masalah, boleh jawab. Dia ketemu dah belajar, dia tulis je jawapan kan. Lulus apa? Mesti dapat jadi doktor, dapat jadi engineer, naik pangkat. COVID-19 ni ujian tak? Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bersedia belum menghadapi? Patutnya kita dah buat persediaan dah dulu dengan mentaati perintah Allah. Ni persediaan iman. Iman kita taat perintah Allah, mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat, Masya Allah, perintah Allah ini tak boleh ikut cara lain. Tak boleh ikut cara mak gitu, abah gitu, guru gitu, tak. Kena ikut cara Rasulullah. Kena ikut cara Rasulullah yang disampaikan daripada zaman berzaman, daripada para sahabat, daripada tabi'in, tabi'in, Masya Allah, salaf, Masya Allah, dan seterusnya ulama sampai hari ini. Kita ikut ulama apa yang Masya Allah menghampirkan diri kita cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara lain Allah tak terima. Ini usahakan iman kita ni supaya kita belajar cara Nabi macam mana. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu salatlah, sembahyanglah kamu seperti kamu melihat aku sembahyang. Hari ini kita pastikan kita sembahyang ikut cara siapa. Yang sepatutnya salat yang betul ini mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan rukunnya, dengan sunnahnya, insyaallah. Dengan betulnya, masya-Allah. Ikhlasnya hati. Sepatutnya salat ini mencegah kita daripada perkara fahsyat dan munkar, perkara yang fasik dan perkara yang tidak elok, insya-Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kita solat 5 waktu tapi masih lagi mengumpat orang. Kan? Masih lagi pula masya-Allah marah-marah, barang tak tentu orang. Masih lagi masya-Allah kita buat perkara-perkara maksiat cari senyap, orang tak nampak. Jolok sikit. Tuan-tuan yang momen, ini perkara yang sepatutnya solat ini melindungi kita daripada perkara mungkar dan fasik ni, masya-Allah. Tapi dia tidak berlaku, masya-Allah. Dia yang tak kena dengan solat kita. Hari ini nak kena berhati, nak kena belajar, masya-Allah. Alhamdulillah madrasah ni pastilah. Ambil tuan guru yang mengajar kita Niyatul Musalli ke Safinatun Najah, kitab-kitab fiqh. Kena betul, kena perbaiki kualiti solat kita, tuan-tuan. Kualiti amal-amal salih kita, masya-Allah. Kena perbaiki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini nak mengusahakan iman kita supaya apa? Apabila COVID datang aja, tuan-tuan, dia relax aja. Walaupun dia kena buang kerja, walaupun dia bankruptcy, perniagaan dia kena tutup, bankruptcy, relax kan? Tak apalah bang, tekan kita redha lah, ni semua Allah punya. Isteri pula baca ayat tu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang kau ciptakan ini, ya Allah, bukanlah perkara yang sia-sia, ya Allah. Pegang pada ayat ini, insya-Allah. Laki pun sudah, iyalah yang tu kan. Abang nak risau apa? Ialah kita nak makan nanti kan sumber pendapat dah tak ada kan. Bang, kita tanah kita besar bang. Allah kira kita exercise ni, bajak tanah tu kita tanamlah. Keperluan makanan gitu. Tuan-tuan, ini orang yang usahakan iman ni, dia redha, masya-Allah, Allah bagi dia hilang. Apa namanya? Tapi bagi orang yang tidak mengusahakan iman dia, lalai dengan kekayaan, lalai dengan jawatan, lalai dengan segala-galanya, masya-Allah. Ini tender ni, baru dapat tadi tu hari 50 juta punya projek. Ini ada 150 juta punya projek. Dia bekerja siang malam. Sampai solat pun ditakhirkan, insya-Allah. Pergi enjoy sana. Dapat je projek pun pergi holiday Eropah. Tuan-tuan, masya-Allah, masjid pun tak boleh, tak ada masuk, balik rumah pukul 10 ke 11 buat kerja.
Sembahyang pun ditakhirkan, masya-Allah. Amal-amal pun yang kedua jadi utama 150 juta, kerana itu yang dia nampak pasal dia tak usahakan iman dia. Apa berlaku? Bila berlaku je PKP, company tutup. Tak ada projek. Lepas tu hutang pula banyak. Akhirnya bankruptcy. Serabut tahu tak? Pasal biasa mewah. Apa berlaku? Masya Allah, kelang kabut, huru hara, sehingga tak boleh tahan dengan tekanan dia. Bunuh diri, tuan-tuan. Ramai orang bunuh diri. Ini kerana tak mengusahakan iman itu. Sebab hari-hari, tuan-tuan, Masya Allah, kena mengusahakan iman. Masya Allah, Allah dah bagi garis panduan dah. Dalam ayat Masya Allah, surah Al-Anfal ayat yang kedua. Cuba kita perhatikan kira-kira iman kita ni. Allah kata, wa'udzubillahi minasyaitanir rajim, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadat imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya, takut akan Allah. Itu cek iman itu. Azan kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk kat kedai Kak Iyah depan lah, minum kopi petang kan. Dengar ya azan, tuan-tuan, apa perasaan lagi tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kau projek tadi jalan kau? Macam mana? Dah azan ni cerita pasal projek. Tak ada perasaan takut. Itulah standard iman kita. Apabila orang yang beriman ini dibacakan dengan ayat-ayat Allah, suka seronok dia, meningkat iman dia. Ada tak pada diri kita? Ini semua soalan bocor yang Allah dah bagi pada kita untuk ukur iman kita. Baca surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Maka sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Orang yang usahakan iman ni je nak tentukan dia betul tak berjaya tak aku hari ni. Selama hari ni aku usahakan iman dia. Perhatikan ayat yang kedua tu apa? Alladzina hum an salatihim khashi'un. Orang yang berusahakan iman ini berjaya. Apa tanda dia? Dia solat dia khusyuk, tuan-tuan. Dapat tak solat khusyuk ni? Dapat tak solat khusyuk ni? Ataupun Masya Allah tak dapat khusyuk ni, Allah dan ni bukan apa, janganlah sahabat tu, sahabat Nabi tu makamnya tinggi kan, dapat sahabat. Hari ni ada tak dapat khusyuk, tapi ada tak perasaan untuk usahakan untuk dapat khusyuk? Kerana usaha tu Allah kira. Ada tak? Macam mana usaha dia? Belajar macam mana nak dapat khusyuk. Apa di antara perkara ataupun ilmu yang perlu kita tahu untuk kita usahakan untuk dapat khusyuk? Apa dia? Nabi kata apa? Nak dapat khusyuk ni, salah satu perkara yang harus kita belajar, yang harus kita amalkan, tidak ada, Nabi cakap, tidak ada perkara selain daripada perkara salat sahaja yang harus dibawa masukkan ke dalam salat. Boleh faham ya? Saya ulang lagi sekali. Tidak ada perkara selain daripada solat sahaja yang boleh dibawa masukkan ke dalam solat. Contoh, imam pun bagilah. Imam pun takbiratul ihram. Masya Allah. Allahu Akbar. Kita pun kat belakang. Allahu Akbar. Semua jemaah termasuk pun imam baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran subhanallah. Tiba-tiba pula seorang jemaah ni, tadi dia kelang kabut, masuk masjid kelang kabut pasal lambe balik kojo kan, mandi sampai dia dah teh motor lagi, imam dah Bilal lah iqamah dah. Kelang kabut tadi kan, nak dapat takbiratul ula tu tadi. Kelang kabut dia pun parking motor dia dah. Terlupa dia kan. Dia pun sambil baca doa iftitah. Walhamdulillah katsiran subhan. Motor aku dah kunci boleh ni. Tadi kelang kabut. Allah.
Tangan dia tu dia nyolok pula jubah tu kocek. Tak ada kunci. Apa ni? Ada kunci je. Okay, selamat. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, pagi ni tiba-tiba pula lapar. Balik kerja tak sampai nak makan, terus pergi masjid kan. Lapar. Apa dah mila masak ni kan? Ini bukan perkara solat yang kita masuk dalam solat. Tuan-tuan. Ni dia. Kan? Apa perkara solat yang begitu bawa dalam solat? Segala doa-doa yang dah diaturkan oleh ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ulama ni, masya-Allah. Segala daripada doa iftitah tu tadi sampailah ayat akhir. Tahu tak makna ni tu. Allahu Akbar kabira. Apa makna? Tu baca masa tu lah, bila kita tak tahu makna, tak tahu maksud dia, kepala tu merewang kan, mulut baca kan, tapi kepala merewang ni. Allah, suami aku ni balik apa pula masak ni kan. Allah, satu hal pula tadi pula dia bawa balik ikan sembilang, kono pula siang dah berkata-kata dia kan. Aduh, dan dalam bonci ikan daging dia bawa balik ikan daging. Allah, hanyalah kata dia. Dia mumut pula dalam solat tu, dia mumut. Kan? Tu sebab kono belajar bodoh ni supaya kita dapat usaha tu. Usaha tu pun cukuplah, alhamdulillah. Kerana usaha ni masya-Allah, subhanallah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita untuk mendapat khusyuk, Allah tahu iman kita ni kadar mana. Nabi pun memperjuangkan, ya Allah ya Tuhanku, iman umat akhir zaman, umat aku ni ya Allah. Begitu lemah ya Allah, masya-Allah. Ibadatnya pun tak ingat pada Engkau ya Allah, tapi bagilah kelebihan ya Allah. Janganlah kau azab umat aku ni ya Allah atas kelemahan iman dia ya Allah. Ni Rasulullah punya doa tuan hari-hari untuk kita. Tapi kita buat apa kita buat? Masya-Allah. Dapat khusyuk belajar, masya-Allah. Yang seterusnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang mengusahakan iman ini nak pastinya kita tengok kan, dia mesti orang beriman yang usahakan iman ini, dia nak elakkan diri dia dari apa? Dari perbuatan dan juga perkataan yang sia-sia. Hari ini kita jumpa kawan apa kita bualan, kita melonggok-longgok lah ya kan, apa jiran baru kau tu dan mula dah bercerita pasal orang tuan-tuan ni pun nak ambil kira. Masya Allah kan, kita duduk dengan kawan-kawan kita, masya Allah, walaupun main takraw ko, main bola ko, apakah perkataan yang keluar daripada mulut kita. Bukan nak kata main bola tu sia-sia. Untuk jaga kesihatan, innamal a'malu binniyat, kita niat masya Allah supaya aku dapat jaga kesihatan aku. Lepaslah main bola tu, okey lah. Tapi dalam main bola tu apa kita cakap? Cilaka lah dia ni, main kasar dah macam-macam perkataan keluar. Ni pun nak ambil kira. Orang yang mengusulkan iman ini, dia mengelakkan diri dia daripada perbuatan dan juga perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, masya-Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia membersihkan harta dia dengan mengeluarkan zakat. Dapat lah zakat, okeylah, alhamdulillah. Dapat kita sedekah, kita infak, kita wakaf, masya-Allah. Nak bersihkan harta kita, jangan kita sangkakan hari ni kita dapat 8,000 tu kita punya. Tak, kita kena ada di dalam hati ni, masya-Allah. Rezeki yang lalu pada aku ni bukan semua aku punya, jadi aku kenalah bagi sedikit, agihkan yang kepada yang berpatutan. Kena ada perasaan itu. Bagi orang yang mengusahakan iman itu, pastinya Allah akan bagi perasaan begitu. Tengok dia suka bersedekah, masya-Allah. Dia suka membantu orang yang memerlukan. Dia tidak mementingkan diri dia sendiri. Isbal dia bagi, masya-Allah. Orang yang mendahulukan orang lain, masya-Allah. Dan yang keempat, masya-Allah, illa ala walladzina hum li furujihim hafizun. Dia menjaga kehormatan dia, jaga akhlak dia supaya orang ni tak mengaibkan dia, orang tak mencaci dia, tak kutuk, orang sentiasa muji dia. Bagus si Joyah tu kan.
Bila majlis ado kat masjid, ado dia kan, dia bersihkan masjid. Elok orang muji, orang tengok dia pun suka. Orang tengok kita pun ingatkan akhirat. Subhanallah. Orang ingat, masya-Allah. Tuan-tuan yang boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara yang kita kena ambil tahu. Kita nak menjelang Ramadan ni supaya kita dapat keberkatan Ramadan yang sebenar-benarnya atas usaha kita mempersiapkan diri kita untuk dapatkan Ramadan ni, tuan-tuan. Baca Quran, tuan-tuan. Kalau kita tak mampu lah nak buat amal-amal yang besar yang lain, bangun tengah malam ke apa, dapat bangun tengah malam lagi cantik. Itu yang terbaik, insya-Allah. Kan yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad ni masih ada lagi beberapa hari ni untuk kita mempersiapkan diri supaya kita ni tidak bertuhankan Ramadan. Ni bahaya, orang kadang tak perasan, tuan-tuan. Tengok orang, puas apa tarawih yang pertama tu kan, penuh masjid. Betul, tuan-tuan. Kita tengok penuh. Ini biasa ustaz-ustaz ni cakap ni kan. Tapi begitulah tahap iman kita. Kalau kita pun sama lah dengan orang macam ni, 5 boleh Ramadan ni habis dah mula. Dah mula dah benda lain kan. Macam-macam alasan dia dah bagi kan. Ini kadar imam. Ini orang yang bertuhan dengan Ramadan. Tapi bila dia istiqamah ni, tuan-tuan, insya-Allah malahan lebih pula dia buat. Keikhlasan dia dapat lebih pula, tuan-tuan. Ketaatan dia dapat lebih pula, insya-Allah. Khusyuk dia dapat lebih lah, insya-Allah. Inilah bulan didikan. Atas usaha-usaha kita bulan-bulan yang sebelum ini, jawapannya tu Ramadan. Supaya orang yang mengamal dan mengusahakan imannya dengan amal-amal yang saleh, insya-Allah datangnya nisfu Syaban. Bukannya masa nisfu Syaban tu nak minta maaf sama orang. Dah, bukan nak baca Yasin masa nisfu Syaban tu. Dah, Allah nak bagi ganjaran lebih bagi orang yang dah mengamalkan baca Yasin, minta maaf hari-hari pada suami, pada isteri, pada jiran saudara, pada kawan-kawan, minta maaf tentang hari-hari. Bukan nisfu Syabannya. Bila kita buat dalam nisfu Syaban, belum tentu Allah terima lagi. Tapi apabila perkara amal baik ini, amal salih kita dah amalkan, dah menjadi kelaziman hidup kita dah. Dan pagi, masya-Allah, kita berselawat 1000 kali, istighfar kita 1000 sekali, selawat azamiyah kita 100 kali, masya-Allah. Istighfar kabir kita tiap-tiap waktu kita baca. Ini amalan-amalan yang biasa kita buat supaya apa? Kita melazimi. Apabila kita minta ampun kepada Allah, mesti insya-Allah kita bukannya berpura-pura, kerana itu kelaziman hidup kita. Kita dah usaha kan. Ini di 10 Syaban kan mulalah semua menghantar teks. Betul tuan-tuan? Ini berlaku, insya-Allah. Sedangkan perkara ini kita perlu berlakukan hari-hari. Sehinggalah Ramadan, sehinggalah masya-Allah kebaikan istiqamah sampai Ramadan akan datang, sampai kita mati. Kerana itulah jawapannya mati. Masa bila ujian Covid ni, tuan-tuan, Allah ni sayang kat kita ni. Allah bagi peringatan ni, tuan-tuan. 2 tahun lebih ni Allah bagi peringatan kat kita. Ujian Covid ni ada orang boleh elak, ada orang ni kaya jutawan masa PKP 2 tahun. Dia berniaga online maju. Kaya dia. Kan dah tak kira dah lah terusan kafe dia kan. Tapi ada satu ujian Allah yang besar, yang satu orang hebat mana pun, raja ke, Perdana Menteri ke, Presiden Amerika ke, tak boleh nak elak. Apa dia? Sakaratul maut. Itulah tu ending dia tu. Itulah jawapan dia tu, keputusan dia. Sama ada mati dalam iman ataupun tak ada iman. Ini dia. Jadi selama hari ini kita berlatih dengan ujian-ujian Allah, didikan tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat menghadapi ujian yang besar ni. Baik kita tak ada kelaziman, tak ada zikir, tak ada amal baik kita, macam mana kita nak hadapi? Kadang ada orang Islam ni yakin, alah aku lahir Islam, okey apa? Kan? Besok kalau aku mati pun bawa dosa Allah sikit je. Kan? Masuk neraka pun sekejap apa? Lepas tu dah habis, dosa dah habis, keluar. Masuk syurga kekal apa? Senangnya dia. Yang menentukan kita boleh menghadapi sakaratul maut ni, tuan-tuan, ni persediaan kita ni. Yang menentukan tu kita mati iman ataupun tidak. Tapi kalau tak ada usaha, boleh ke kita mengucap? Boleh ke kita istighfar? Ya tak? Ini persoalan itu.
Kita tak ada lah la ilaha illallah dalam hidup, tak ada la ilaha illallah. Nak lazimkan mulut ni jadi biasa, macam orang main bola lah, senang je tu. Hari ni apa ni, besok ada game lawan dengan JDT, kan? Dengan mana? Dengan tim Madrasah Al-Imam ni. Ustaz Kazim pun mula lah mencari orang. Imam, kau besok jadi goalkeeper ya? Bilal, kau jadi main defender, stopper. Haji main wing, Haji kuat lagi, kan? Awak main midfield, awak besok nak lawan JT, boleh tak? Mati tuan-tuan. Dia dah buat persediaan dah bertahun dah. Lepas tu nak main game, mati. Macam tu juga gitu, kan? Kita rasa kita Islam, kita dah ada iman ni, kita boleh menghadapi sakaratul maut. Masya Allah. Yang datang syaitan iblis ni tuan-tuan, berjenderal-jenderal yang datang, dia nak mengasur kita, nak mengalihkan perhatian kita kepada sepatutnya kepada Allah SWT. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Wa kana Allah li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali mengazab kamu ketika kamu sedang istighfar. Ini kena amal. Istighfar kena hari-hari, taubat kena hari-hari nak menghadapi bulan Ramadan ni tuan-tuan. Taubat kena lazim, kerana kita ni tak tahu bila masa kita buat dosa. Dosa yang kita sedar kita boleh minta ampun, dosa yang tak sedar kita kena amalkan taubat ni, kerana Nabi dah tunjukkan contoh dah. Aku ni pun beristighfar satu hari 70 kali lebih. Dia tak ada dosa, Nabi tak ada dosa, tapi dia istighfar. Kerana apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dia loh contoh yang terbaik yang kita harus ikut. Jadi Nabi istighfar, kita istighfar tak? Satu hari berapa kalung kangah? Berapa? Hari ni berapa kali istighfar dah? Ada tak 1000? Alhamdulillah. Kenapa kena 1000? Walaupun 2000, walaupun 3000. Kenapa? Kita tak tahu istighfar kita yang pertama tu Allah terima ke tidak. Istighfar pertama kita tu datang daripada hati yang ikhlas kita. Ada tak rasa salah pada yang pertama tu istighfar? Cuba tengok lepas solat tu kan. Astagfirullah kan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi sunatnya istighfar 3 kali, betul tak? Tengok orang istighfarnya lah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa datang ya. Astagfirullah. Ni cara orang istighfar. Sepatutnya istighfar ni kena ada rasa apa? Innal abda idza tarafa bi dhanbi thumma taba Allahu alaihi. Sesungguhnya seorang hamba Allah ini apabila dia rasa bersalah lalu dia bertaubat, Allah akan terima taubat. Ada tak rasa bersalah tu? Masa kita istighfar tu tuan-tuan, ya Allah, tadi aku kalau kabur tah manalah begitu banyak apa merewang remang pikiran aku, ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ni masa solat tu gitu. Istighfar. Dalam hidup luar daripada solat ni kena lalui istighfar lagi tuan. Bawa kereta istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak sekali-kali mengazab kamu ketika kamu sedang istighfar. Bayanglah bawa kereta istighfar, aksiden mati. Agak-agaknya tu. Syahid tinggal yang main. Tengah istighfar mati. Allah tak azab. Mana syukur. Ini kelebihan istighfar tuan-tuan. Taubat banyak, hari-hari kena istighfar. Kenapa kena banyak? Kita tak tentu yang pertama tu. Sebab kita perlukan istighfar yang kedua. Itu pun tak tentu lagi. Kena ada dalam diri ni begitu. Sebab perlu sebanyak mana kita istighfar, mudah-mudahan adalah satu istighfar kita sangkut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh tuan-tuan insya-Allah, mudah-mudahan lah. Allahu Akbar. Ramadan ni nak cerita apa Ramadan? Ramai orang dah cerita dah pasal Ramadan. Bulan penuh barakah, masya-Allah. Macam mana Ramadan ini, masya-Allah, adalah penghulu segala bulan bagi bulan-bulan 12 bulan ni kan. Kerana diturunkan Al-Quran, begitu mulianya Al-Quran. Quran diturunkan pada hari apa? Hari Jumaat. Kan? Sebab Allah muliakan hari Jumaat menjadi penghulu segala hari, insya-Allah. Tuan-tuan kan?
Dan malam yang diturunkan apa ni, Allah selalu Al-Quran itu malam tu dipanggil apa? Lailatul Qadar. Dapat nama Lailatul Qadar tu asbab Tuhan turunnya Quran itu pada malam itu. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayang tuan-tuan, buat satu amal umpama 85 tahun kita beramal. Buat solat dua rakaat sunat, masya-Allah. Buat solat taubat 2 rakaat, masya-Allah. Kan 85 tahun tanpa berhenti kita ni solat taubat. Dia begitu, insya-Allah. Ni dahsyat tuan-tuan. Saya bukan apa, anjurkan baca Quran. Baca Quran, Imam Al-Imam Ibnu Qayyim kata, iman rasa lemah, baca Quran, hadir majlis ilmu, muhasabah diri. Muhasabah diri tahu ni apa kan? Abah saya selalu besar. Muhasabah diri ni kena ada rasa bersalah. Rasa bersalah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bangga-bangga dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan, malam tadi ya Allah aku dah solat tahajud 20 rakaat ya Allah. Kau pun kalau dosa satu. Dia dengan Allah tak boleh tu. Ya Allah, aku ni mulut aku penuh zulmat ya Allah. Hati aku ni kotor, busuk ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah. Tak mampu aku nak beramal soleh ya Allah. Tak ada, kalau tak ada hidayah pada Engkau ya Allah, bagi aku hidayah ya Allah. Ni depan Allah kena rasa bersalah. Ni muhasabah ni. Nak ukur-ukur iman gitu, insya-Allah. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Mudah-mudahan masya-Allah segala apa yang kita hajatkan dalam bulan Ramadan ini masya-Allah supaya datangnya daripada hati yang ni, yang kita dah usaha di iman gitu ni, supaya dia menjadi lazim. Ada berapa hari lagi ni boleh gitu. Boleh dah taubat. Taubat baca Quran. Taubat baca Quran, selawat pada Rasulullah sallallahu taala wasallam. Ibu-ibu insya-Allah, saya nak bagi satu doa, satu amalan doa. Ni mak saya ni amalan doa. 30 tahun doakan saya, alhamdulillah Allah makbulkan. Jadilah orang ni, kalau tidak dulu baru testir, terginjau sana sini sana. Kita tengok orang sekarang ni kan, ya Allah penyanyi rock. Aku agak macam ni lah makin orang mandang aku. Tuan-tuan, masya-Allah, asbab dia berdoa mak ni. Ayah pun boleh. Surah Al-Ahqaf. Ambil Quran dalam tu surah Al-Ahqaf, surah tu surah yang ke-46. Buka muka surat 504 ayat yang ke-15. Tengah ayat tu apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tu amal dengan doa. Subhanallah. Mak saya ni sampai hari ni tuan-tuan. Sampai hari ni amalkan doa. Pasal itu saya bukan apa dengan ibu ni, masya-Allah, seorang ibu yang bertakwa, wanita yang bertakwa, masya-Allah. Doanya tak dihijab terus sampai kepada Allah SWT. Amalkan doa tu, ayah pun boleh amalkan. Surah Al-Kahf ayat 15, insya-Allah. Banyak lepas tu insya-Allah baca Quran tuan-tuan. Baca Quran insya-Allah. Baca Quran tak kira lah berapa muka pun, dapat satu hari satu muka jadilah. Lebih pula Ramadan ni azam lah, kalau boleh nak khatam Quran, khatam. Patutnya kita dah mula dah kan, nama kan, tapi ini istiqamah. Mudah-mudahan kita minta Allah istiqamahkan iman amal kita dan kerja-kerja yang baik ini, sehingga sampai bila? Sampai kita mati bukan setakat dengan Ramadan akan datang bukan kita berusaha untuk sampai kita mati, supaya sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kita menjalani segala perintah Allah ini dengan penuh keikhlasan, masya-Allah. Ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak usahakan iman, tak apa dah. Kan kena yakin tuan-tuan insya-Allah. Ada yang nak kena nyanyi kau ni, suruh dia nyanyi kau. Satu Ustaz dia mau boleh tahan. Pagi-pagi pergi rumah Cik Lah, tiba-tiba sampai pula rumah Cik Tun kan. Hari ni saya nyanyi je lah, tak payahlah nak pantun-pantun. Okay. Terpaksa lah kan. Tak apalah, nyanyi je lah InsyaAllah. Nyanyi lagu apa? Saya ada 30 lagu ni, poning belum ni. Lagu apa? Okey, insyaAllah saya bagi 2 lagu lain lagi.
Sebab saya ni menawarkan diri, kalau orang minta saya nyanyi, kena bayar duit 15,000 satu lagu. Iyo, makin muda-muda makin jangan. Dulu mata duitan. Pasal tak usulkan iman, lalai dengan populariti, glamour kan. Okay, kita usulkan iman, apa? Kepala otak tu jadi mata duitan. Jadi sehingga kan no money no talk. Tak ada duit jangan kau cakap dengan aku. 15,000 kau cak satu lagu kan. Tapi hari ni tuan-tuan, besarnya hidayah Allah, anugerah Allah ni insya-Allah. Kan bukan banyak yang kita cari keberkatan. Apa gini makna keberkatan? Berkat ni apa maknanya? Kebaikan yang bercambah-cambah, yang bertambah-tambah. Okey, umpamanya masya-Allah, apabila rezeki kita berkat ni, duit yang berkat ini kan, RM10 nilainya seperti RM1,000. Nak habis je dia datang balik. Saya duit nak habis dah semalam dah tu kan. Hari ni dapat jemputan. Ada lagi tu. Tambah ada kau juga? Ada. Okey. Allah sudah gurau ya. Dia banyak gurau, kita hari ni gurau dia. Ya. Tapi apabila duit ini tidak berkat, rezeki tidak berkat, RM1,000 umpama macam RM10 dia nilai. Dapat habis RM10, dapat habis. Jadi tuan-tuan, jangan kerja banyak duit ni. Saya dah pernah kerja banyak, dia tak jadi apa tu. Kan kita cari yang berkat. Mudah-mudahan masya-Allah duit yang berkat ini menghasilkan ghanimah ataupun pahala besar yang akan masya-Allah digantikan besok. Allah akan balas di yaumul mahsyar insya-Allah. Mudah-mudahan okey, insya-Allah kita sama-sama hayati lagu ini yang dah diubah liriknya. Yang menjadikan kumpulan Madison ni meletup-letup makinlah. Kan, Carefree ya, Carefree bila ku kenang. Ingat kau lagu tu? Oh, ingat laju. Aku ingat kau orang sini warak. Tapi okey, bagus. Ikhlas, jujur, masya-Allah. Ya. Kita 4 boleh minggu. 4 boleh minggu dalam carta pujaan 10 Nescafe 1988. Kan, sehingga hari ni tak adalah artis hebat mana. Datuk Siti Nazar tak dapat pecahan rekod kita. Datuk M. Nasir, Datuk Atan tak ada dah. Macam mana nak pecahan, programnya dah tak ada. Jadi kokal lah Madison memegang rekod 4 oleh minggu kan. Tapi azab saya lah, setiap kali orang nyanyi lagu tu kan, dia lalai saya lepas dosa. Itu sebab bosan-bosan lah. Siapa kau ada DJ radio kau, besok saya dah mati, jangan main lagu tu. Tapi lagu yang dah diubah lirik itu boleh bagi manfaat insya-Allah. Ya tuan-tuan okay, hari ini kita hayati lagu ini. Mudah-mudahan lirik-lirik masya-Allah baik-baik, setiap baik-baik dalam lirik itu dah bagi manfaat kesedaran bagi kita insya-Allah. Bismillah. Ketika begini mencari-cari sebuah cinta hilang, saat begini ternanti-nanti kau terbang melayang, bertanya-tanya iman di dada, mengapa layu jua, bertanya-tanya di ujung waktu dosa yang lalu. Ku harap keampunan walau hanya ku mendekap nikmat Tuhan bersama rindu pengharapan. Saat ini ku insafi, aku kembali, aku berjanji menjaga hati dan coba terus di jalanmu. Walau pedih mencalar, ku coba sedayaku, dengan rahmatmu ku tetap bahagia. Ketika begini engkau di sisi, ku tak terasa sepi. Saat begini ku padu janji cinta yang satu, tak lagi sendiri.
Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, kerana semuanya begitu indah. Bersabarlah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya. Yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ferrari sementara, Lamborghini sementara, Mercedes sementara, BMW sementara, rumah banglo sementara, rumah kampung pun sementara. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah mohon doakan saya tuan-tuan, insyaallah. Saya nak usahakan saya punya pondok orang-orang tua lah, warga Mas, insyaallah di Rantau, dan juga madrasah saya di di Raub Pahang, insyaallah. Mudah-mudahan tercapai cita-cita untuk adalah sekurang-kurangnya maktabah insyaallah. Hari ini saya mengajar ni percuma, mengajar Al-Quran tajwid percuma. Alhamdulillah kerajaan Bismillah bagi tauliah kat saya, insyaallah mufti bagi tauliah. Hari ini boleh mengajar lah, menunggu proses tauliah di Allahumma shalli ala Muhammad wilayah dengan Selangor dengan Johor. Doa-doa tuan-tuan, mudah-mudahan lulus dapat tauliah, masya-Allah dakwah boleh dikembangkan insya-Allah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak rasa buah kurma ajwa boleh tu, ada dekat belakang saya dalam kereta dia. Satu botol tu 0,5 kilo insya-Allah.